Cerah di Tanjung Malin, cerah nampaknya. Seceria bakal-bakal guru kita pun sama ni ceria-ceria semua. Nur Diana dekat mana ni? Kampus mana? Dekat kampus lama. Oh, okey. Untuk pengetahuan semua, cikgu ni bekas alumni UPSI. Tapi kampus lama je lah. Kami waktu tu Proton City tak ada lagi, Tanah Merah lagi waktu tu. Boleh kita mula sekarang? Oh, okey Dia tak ada live kan? Record cikgu. Kita orang record. Siapa yang rekod? Okey. Saya. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada Cikgu Syara dan rakan-rakan. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Syara kerana sudi diwawancara. Saya Nur Aisyatul Azra bersama rakan kumpulan iaitu Intan Fatihah, Nur Diana Asmida, Nur Hazikah dan Muassi Sri ingin melakukan wawancara bersama cikgu berkaitan dengan insan guru profesional. Untuk pengetahuan cikgu, wawancara ini akan direkod. Tujuan wawancara ini dilakukan adalah untuk mendapatkan maklumat berkaitan insan guru profesional. Terdapat 9 soalan berkaitan dengan wawancara ini. Soalan pertama, bolehkah cikgu ceritakan tentang latar belakang cikgu? Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam perpaduan, semua ceria-ceria belaka, alhamdulillah. Okey, apa khabar semua? Jadi sebenarnya cikgu merupakan salah seorang bekas alumni UPSI lah. Okey, seperti yang dimaklumkan oleh saudari Azra, kita punya MC kita hari ini. Dan cikgu asalnya orang Perlis. Okey. Lahir pada tahun 1981 bulan 2 dan mendapat pendidikan awal di Selangor, bukan di Perlis. Okey, habis dia sekolah menengah, sambung ke tingkatan 4 baru balik ke Perlis, duduk sambung belajar di sana lah. Okey, kemudian habis sahaja di 1997 tu habis SPM, masuk UTM dulu, ambil perakaunan, pengurusan teknologi perakaunan. Kemudian kerja sekejap setahun di kilang Sima, tapi jiwa tu tak puas hati lagi, masih mencari apa hala tuju masa depan tu. Okey, jadi apply untuk jadi cikgu lah di UPSI. Jodoh panjang dengan UPSI. Jadi pada tahun 2002 sambung belajar di UPSI, mengambil jurusan pengurusan ijazah sarjana muda pendidikan perakaunan. Okey. Itu masih lagi tak tinggal perakaunan tu, masih pegang lagi, masih bawa lagi. Tapi 2007 habis sahaja pergi di UPSI. Kami satu batch, kebanyakannya batch kami 2007 tu bukan nak takutkan lah, tapi memang UPSI macam tu lah. Batch UPSI ni kebanyakannya dipostingkan di Sarawak. Tambah yang perempuan-perempuan dia akan hantar hulu-hulu lah. Duduk naik bot, 2-3 bot baru sampai sekolah kan. Jadi bersedia lah ya. Okey. Tak adalah gurau je. Sekolah menengah memang tak ada. Semua sekolah menengah duduk di bandar-bandar, insyaAllah. Okay, muka dah pucat dah. Azikah tu. Nur Azikah pucat dah. Allah saudara aku kena pergi hantar pekan lah kata. Okey, tidak. Okey. InsyaAllah kalau untuk sekolah menengah memang sekolahnya banyak di Sabah Sarawak tu semuanya di bandar lah. Jangan risau. Kemudian kalau di pendalaman pun sekolah pun dah okey, sangat bagus. Elektrik semua dah ada.
Cuma nak darjah ketersampaiannya lah mungkin itu bezanya lah dengan sekolah-sekolah lain. Okey, tapi kita ada allowance tertentu yang dibayar khas kepada guru-guru yang duk pendalaman. Itu yang memang best lah. Okey, kemudian pada tahun 2007 cikgu dipostingkan di SMK Luar Bandar nombor 1 Sibu Sarawak. Itu pengalaman pertama menjadi cikgu dan rasa sangat puas hati lah. Baru jumpa rupanya jiwa tu nak jadi cikgu rupanya. Sebelum ni orang tanya nak jadi apa tak tahu lagi. Tapi minat dengan perikanan, jadi ikut je perikanan tu kan. Tapi bila habis saja di UPSI tu mengajar di SMK Luar Bandar nombor 1 Sibu, baru kita rasa nikmat ni jadi cikgu tu. Rasa puas lah, okay, puas hati. Dan pada tahun 2012 ingin kembali menabur bakti di Perlis, tempat lahir cikgu. Apakan daya jodoh di Perlis masih lagi tak sampai. Dan 2012 tu dipostingkan di Kulim, okay, Kulim Kedah. Bertemulah dengan saudara Asyatul Azra ni, okay, mengajar dia pula, okay. Tidak tak mengajar lah dia kalau dapat balik Perlis. Jadi berumah tangga pada tahun 2007, ada 3 cahaya mata. Merupakan guru cemerlang pada tahun 2021. Tahun lepas lah, 2021. Alhamdulillah lah, perjalanan tu Allah pun mudahkan semua. Dan dengan anak murid pun sangat-sangat baik. Okay, Alhamdulillah, mereka pun banyak bagi kerjasama. Jadi rakan-rakan guru pun sangat-sangat supporting, okay, sangat supportive. Jadi dia membantu cikgu lah untuk terus apply untuk jadi guru cemerlang lah. Nanti cikgu cerita sikit apa bezanya guru cemerlang tu dengan guru biasa. Nanti adalah dia punya terms dia dan kita rasa ya tak kita dapat kan. Okay? Jadi itulah sedikit dari maklumat biodata cikgu lah. Biasa-biasa je, tak menarik pun. Okey, seterusnya, bolehkah cikgu kongsikan apa yang membuatkan cikgu mahu jadi cikgu? Mahu jadi cikgu? Cikgu ingin menjadi seorang guru lah. Okey. Mahu jadi cikgu banyak, okey. Tapi yang paling cikgu dapat rasa terkesan sangat-sangat ketika belajar mengajar pelajar-pelajar tingkat tanam lah. Ketika mereka habis saja STPM, dan bahagian yang paling cikgu sangat-sangat suka ialah waktu mereka dapat masuk universiti. Waktu tu memang cikgu rasa puas. Mengajar tu cikgu rasa puas. Dia orang dapat kejar cita-cita mereka, nampak sendiri develop dia orang tu. Okey, kematangan mula-mula masuk dengan berhingus-hingus, okey, berkapa-kapa dan macam-macam lah, macam budak-budak lagi. Tapi bila dalam proses dengan tanam tu, dalam masa 1 tahun setengah tu dia orang develop pribadi dia orang tu dan boleh masuk universiti dan boleh bawa diri. Itu cikgu memang puas hati lah. Itu yang pertama lah. Yang keduanya dari segi pencapaian, okey, nampak pelajar-pelajar tu faham. Kalau Azra dia tahulah, cikgu selagi tak tanya apa tak faham, cikgu akan ulang. Okay, ulang-ulang sampai faham lah kalau boleh. Daripada benda tu kompleks, kita ringkaskan, cari benda yang mudah untuk pelajar faham. Itu yang tugas seorang guru lah. Kita kena kena cari satu alternatif supaya pelajar cepat faham. Zaman sekarang semua nak cepat. Dia tak boleh kiasan macam cikgu-cikgu dulu. Dia nak suruh kita buat A, tapi dia bagi bayangan macam nak buat benda lain. Tapi yang tu memang budak sekarang tak boleh. Dia kena direct terus. Tapi bila dia orang dapat, dia faham apa yang nak kena belajar, apa nak kena sentuh, apa perkara penting yang perlu ditekankan. Jadi keputusan mereka tu nampak ada peningkatan lah. Itu memang puas hati lah. Dan yang kedua yang ketiga, sebab apa yang bersungguh-sungguh nak jadi cikgu ni, mungkin doa mak dan ayah cikgu lah. Mereka nak salah seorang daripada anak mereka tu jadi cikgu. Dan waktu cikgu belajar tu tak terlintas pun nak jadi cikgu, okay? Tapi mungkin doa mak tu kuat, jiwa pun minat dengan cikgu ni lah. Tapi memang cikgu rasa sangat puas hati ketika mengajar tingkatan 6 lah.
Negeri Tanam tu sebab dia dekat, dia dalam masa 1.5 tahun dah dapat hasil lah, dah nampak dah hasil ni. Kalau macam Arus Perdana kena tunggu 5 tahun baru nak nampak hasil dia kan. Tapi kalau Negeri Tanam tu kita kena cepat lah. Okay, nak matangkan budak-budak yang kita dapat grooming daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5 tu. Nak ubah pemikiran dia, cara pemikiran tu. Kalau dia orang, walaupun dia tak dapat masuk universiti, tapi dia jumpa kita, lepas tu dia tegur, okay, dia tak malu, itu cikgu memang puas hati lah. Maksudnya kita bukan saja bagi ilmu, tapi kita bagi adab juga kat dia orang. Itu yang kita nak. Okay, faham. Seterusnya, apakah ciri kepribadian yang perlu ada pada seorang guru yang berjaya? Untuk jadi seorang guru yang berjaya, dia banyak sebenarnya, dia punya pinpoint dia tu. Tapi cikgu boleh keluarkan 6 untuk dia punya yang paling utama lah. Yang pertama sekali kepribadian lah. Kepribadian kita tu dari segi attitude kita, ya, tidak boleh bersangka buruk dengan pelajar. Kita boleh rasa was-was, okay? Kita tak boleh lah sentiasa rasa positif dengan pelajar-pelajar kita. Kita boleh trigger sedikit tapi jangan bersangka buruk. Bila dah start kita sebagai seorang guru bersangka buruk, bagaimana ilmu yang kita nak sampaikan tu boleh turun kepada anak murid yang kita nak belajar. Dan bila anak murid tu tak dapat nak belajar, tak seronok dalam kelas, dia akan mula timbul masalah lah. Pertamanya peribadi lah, kita kena mengambil berat tentang pelajar kita lah. Itu lebih penting. Okay. Dan yang kedua, dari segi pengetahuan dan juga kemahiran kita lah. Okay. Memang betul kita dah habis 4 tahun belajar bersusah payah dah dapat ijazah. Kita masuk saja sekolah, dia dah jadi alam lain. Kamu tak boleh beranggapan, aku ada ijazah, okay, akulah hebat, akulah sebagainya, tak boleh. Sebab proses pembelajaran tu akan belajar sampai habis, sampai bila-bila. Cikgu pun sekarang masih belajar, walaupun cikgu dah macam-macam dah pengalaman sampai daripada 2007 mula-mula posting sampailah sekarang, hampir kurang 15 tahun lebih sikit. Jadi dalam masa tu pun cikgu masih mengaku cikgu tak bukannya pakar, tapi cikgu masih lagi belajar. Cikgu belajar daripada Cikgu Zul, cikgu belajar daripada cikgu kawan-kawan lain, daripada Cikgu Kalsum dan sebagainya. Jadi banyak benda sebenarnya kita tak boleh sombong, okay, dengan ilmu yang kita ada, dengan takat ijazah yang kita ada ni, tak ada apa makna. Sebab di luar sana dia memerlukan kita punya kemahiran dan pengetahuan yang sangat-sangat besar untuk kita, terutamanya sekali penguasaan subjek lah. Okay, bila kita posting, kalau boleh minta pada pengetua tu kita nak ajar subjek yang kita belajar tu. Dia lebih bermakna itu. Okay. Kemudian yang ketiganya, hasil kerja kita lah. Hasil kerja kita tu kena sentiasa buat yang terbaik untuk hasil kerja kita. Kita dapat kerja, kita buatkan hasil kerja kita tu mesti yang terbaik lah. Okay. Contoh nanti bila kamu masuk ke bidang perguruan, tugasan akan cukup banyak. Bukan takat tugasan kuliah ikut subjek tu, tidak ada. Tak ada dah. Sekarang kadang-kadang jumpa pengetua dia bagi tugasan lain, jumpa PKM dia jumpa bagi tugasan lain. Jadi kita kan ada banyak tugasan-tugasan dan kita kena pegang tugasan tu dan buat hasil kerja kita yang terbaik lah. Pegang guru koperasi, yang lelakinya macam Muaz, dia akan, insyaAllah dia akan pegang guru disiplin. So dia kena pegang dia punya hasil kerja dia tu. Okay, mesti tip top lah. Okay, mesti terbaik lah. Jadi 3 benda tu. Kemudian yang keempatnya komunikasi, cara kita bercakap dengan anak murid kita, dengan rakan sebaya kita, dengan pihak pentadbir kita. Jadi dia ada level-level tertentu. Dengan anak murid kita tak boleh tinggi sangat. Kita cakap bab apa yang tinggi-tinggi ni mereka tak berapa nak faham, jadi dia akan bosan. Jadi kita ada tukar sikit teknikal untuk komunikasi tu, kemahiran komunikasi tu. Jadi kalau guru-guru dia kurang berkomunikasi, susah sikit lah. Contoh kalau nanti bila kamu masuk ke alam perguruan, ada yang guru minta kamu jadi MC, pegang ambil mic, jadi dia MC.
biar kita pada tengok dulu. spot Awal-awal tu dialog. memang akan tengok, tapi di situ kita akan build kita punya komunikasi. Asal Kan? okey itu Sebab sebelum ni kita tak dapat peluang tu. Okey. Azra pernah dapat tak lighting. jadi MC untuk Lighting di optional. sekolah? Lighting. Tak pernah. Lighting. Boleh bagi dia lepas ni. Okey. MC apa majlis dia macam majlis kan. Okay, bagi rasa confident sebab kita akan ada cikgu tak boleh lari untuk public speaking. Memang dia akan bercakap di depan perhimpunan. Kamu pernah jadi pelajar dan kamu akan tengok setiap cikgu yang bercakap di depan perhimpunan tu, yang mana kamu rasa tertarik. Ada yang naik dia cakap, dia buka kertas, pegang kertas tu dia cakap. Kamu yang kat belakang tu kamu buat apa? Dekat perhimpunan tu waktu kamu beratur dengan kawan tu. Tak beri perhatian kan? Tapi ada cikgu, dia naik, dia tak pegang pun kertas, tapi dia boleh cakap. Dia cakap dan kamu boleh senyap dengar. Itu kemahiran komunikasi tu. Okay, nak buat daripada mana? Itu pengalaman lah. Kita cari pengalaman. Tengok situasi sekarang. Okay, budak-budak sekarang, apa dia punya minat dia sekarang? K-pop. Okay, jadi kita kaitkan apa nasihat yang kita nak bagi, kita kaitkan dengan K-pop ke apa ke, supaya dia tertarik. Kan? Mula-mula kata apa nyanyi lagu Blackpink ke dulu sebelum apa buat perhimpunan kan. Jadi dia orang apa hal ni cikgu ni tiba-tiba nyanyi lagu Blackpink ni. Dah lah tak sedap kan. Tapi dia dah dapat menarik perhatian budak-budak tu kat perhimpunan kan. Tu skill komunikasi yang kamu kena belajar dan pengalaman kamu sendirilah. Okey. Kemudian potensi ini penting. Potensi diri guru tu sendiri. Yang ini yang mana kena ada satu wawasan. Okey, di sinilah titik mulanya cikgu mula terlibat dengan guru cemerlang ni. Sebab cikgu rasa kalau takat guru biasa ni, ramai dah guru biasa. Apa kelebihan dalam pencapaian diri kita dekat sibuk pencen tu nanti, at least kita boleh, okey, dalam rekod tu kita pernah capai satu tahap yang mana excellent bagi perkhidmatan kita waktu tu. Macam tu lah. Kena ada wawasan, kemudian sentiasa proaktif. Okay, potensi kita tu, potensi diri tu kena sentiasa proaktif, cekap, bagi kerja buat. Okay. Kemudian seterusnya responsif dan juga inovatif. Okay. Inovatif ni maksudnya macam mana? Kita ada bila masuk je sekolah, dia akan pelbagai masalah akan timbul. Sangat banyak masalah akan timbul. Jadi kita kena ada inovatif. Kita kena ada kreativiti untuk nak selesaikan masalah tu. Jangan kita duduk menghentam. Apa hal kita kena banyak buat, isi report, isi itu, isi ini. Bila kita sentiasa mengomel, sentiasa menghentam, okay, kerja tu siap ke tak? Tak siap kan? Jadi okey, kita mengomel sekejap, tapi lepas tu terus proceed kita buat kerja kita. Okey. Budak tu katalah tak pernah asyik dapat G je. Okey. Jadi kita pegang, okey, kita nak buat sesuatu pada budak ni supaya dia dapat improve diri dia. Dia masih lagi G, kita pegang, kita mengajar akhir tahun masih lagi G, tapi daripada kosong markah dia dah naik 10. Nampak tak? Itu dah inovatif, itu dah kita punya improvement. Jangan kita rasa kecewa nak G, aku nak score dia sampai dapat 5, dapat A. Memang tak boleh lah, dia daripada G. So tengok, okey, sebelum ni markah dia kosong, okay, kita improve dia dapat 20, masih lagi G betul, tapi dia ada improvement. Okey, tak apa, tahun depan dia naik lagi, okey, kita bawa dia slow. Okey. Jadi itu dimaksudkan dengan potensi diri kita tu kita kena build. Okey. Kita kena build. Jangan kita rasa kongkong sangat. Kita rasa okey dah, settle dah, aku dah ambil opsi, aku dah ada ijazah, enough. Tak boleh macam tu. Ya, ingat cikgu pesan ni sangat-sangat. Sampai bila-bila kamu akan alami proses pembelajaran ni. Okey? Itu yang penting. Kemudian yang seterusnya adalah sumbangan kepada negara lah. Itu paling penting. Itu sampingan lah, bonus lah. Ciri-ciri seorang guru yang berjaya ni, dia boleh beri sumbangan kepada negara. Macam contoh Teacher Aisyah baru-baru ni, dia dapat guru TikTok, guru influencer. Okay, guru influencer. Maksudnya bukan saja di sekolah keladi tu dia sendiri boleh buat, tapi dia boleh influence cikgu-cikgu dan sekolah-sekolah lain untuk terlibat dalam dengan subjek dia ni. Cikgu Aisyah ni merupakan seorang cikgu muat di sekolah SMK Keladi lah, Pusat Ketanam SMK Keladi, dan dia sangat minat buat YouTube ni. Okay. Cikgu minat juga, tapi cikgu ada kekangan sebab cikgu tak buat. Okay. Sebab cikgu terikat dengan MPM. Boleh buat tapi banyak sangat batasan. Bila banyak batasan ni payahlah, leceh lah. Okay. Jadi cikgu stop setakat situ je lah. Ada sekatan lah, ada had dia.
Jadi sebab tu cikgu tak terlibat sangat dengan yang umum ni. Tapi Teacher Aisyah dia memang minat. Itu pun baguslah. Cikgu suka sangat dengan Teacher Aisyah. Dia banyak-banyak idea. Sekarang yang kedua, Cikgu Aniza kurang sikit. Tapi Cikgu Aisyah banyak di dalam TikTok lah dan juga YouTube live. Okay, jadi ada 6 benda yang nak mencerminkan seorang guru yang berjaya. Yang pertama, cikgu simpulkan balik kepribadian seorang guru tu, yang mana dia peka dengan anak murid dia. Yang kedua, kemahiran dan juga pengetahuan dia kena tip-top. Kemudian hasil kerja dia buat yang terbaik. Okay. Kemudian kemahiran komunikasi, mesti kita kena belajar kemahiran komunikasi sebab cikgu, nama pun cikgu, mesti kena bercakap. Okay, masuk kelas tak bercakap, habis, rosak. Okay. Kemudian yang kelima, potensi diri kita. Kita build dari segi wawasan kena ada proaktif, kemudian kena responsif dan juga perlu inovatif untuk menyelesaikan masalah yang timbul. Dan yang terakhir sekali, yang keenam tu sumbangan kepada negara lah. Ada 6 ciri ni bagi cikgu dia merupakan seorang guru yang berjaya lah. Okey, baik. Maklumat yang diberikan sangat jelas dan padat. Okay, soalan seterusnya ni dia lebih kurang macam soalan 3 tetapi dia beza sikit. Iaitu, apakah ciri-ciri kepribadian yang perlu ada pada diri seseorang sebelum masuk dalam bidang perguruan? Soalan ketiga. Soalan keempat. Soalan keempat. Sifat yang perlu ada bagi seorang yang terlibat dengan perguruan. Macam kamulah. InsyaAllah. Okay. Baik. Sifat bagi seorang guru ni, kalau ni dia macam tadi dia lebih pada umum tapi ini dia lebih pada sifat yang kepribadian. Yang pertama memang kita boleh nafikan lah bagi cikgu, kalau seorang tu perlu ada minat. Dia minat lah. Kalau dia tak minat dia jadi cikgu, memang buat apa kerja semua tak jadi lah. Okay. Bukan kata cikgu je. Okay. Kalau dia kerja kilang, tapi dia tak minat dengan kerja kilang tu, pun dia takkan jadi juga. Dia tak menjadi. Jadi pertama bagi cikgu, minat tu kena ada lah. Memang dalam diri dia tu memang dia nak jadi cikgu. Dia nak jadi cikgu. Bila dia nak jadi cikgu, sikap guru tu, roh guru tu dia semula jadi akan ada. Okay. Semula jadi akan ada. Jadi minat tu yang pertama lah bagi cikgu. Kemudian yang kedua, kena ada empati lah ataupun kasih sayang. Kasih sayang pada siapa? Kasih sayang pada pelajar kita lah. Bila ada kasih sayang pada pelajar, macam kita lah, kita sayang pada seorang tu, apa yang kita akan buat? Kalau seorang tu ada masalah, kita akan bantu betul? Pakwa makwa kita kan, kita ada masalah, apa kita akan buat? Kita akan bantu dia. Sama juga bila kita ada sayang pada pelajar kita, dia ada masalah, kita akan cuba bantu. Setakat ni kita boleh. Sebab cikgu dia ada batasan dia juga. Dia tak boleh lah bantu sepenuhnya, tapi kita cuba bantu setakat yang kita boleh. Kalau dia kurang duit, kita buat secara mana kita salurkan. Kalau kita pun tak ada duit sangat, kita salurkan kepada beasiswa, bagi pada nama dia bahagian beasiswa. Kalau dia ada masalah keluarga, kita tak pandai sangat nak bincang dengan dia berkaitan masalah keluarga, kita salurkan kepada cikgu kaunseling. Dia ada masalah dengan berkaitan dengan kerohanian, agama dia kurang. Kalau kita kurang, kita pun sama kurang, nak nasihat kat dia pun tak boleh, kita bawa berjumpa dengan ustaz. Jadi kita boleh salurkan. Kita tahu masalah-masalah pelajar, jadi kita timbulkan kasih sayang dulu, rasa sayang dulu pada pelajar tu. Barulah kita boleh bersedia menjadi seorang guru. Yang kedua, yang ketiga, cikgu rasa bukan ilmu ni, penguasaan PDP. Penguasaan yang kamu sedang belajar ni lah. Kita ada proses pembelajaran dan pengajaran dengan pedagogi, falsafah pedagogi, falsafah pendidikan dan sebagainya. Yang tu kamu kena dalamkan dia. Kamu kena belajar betul-betul. Bukan setakat untuk nak ambil exam. Bila kamu belajar benda tu, faham, jadi kita boleh implementkan dalam kita punya pembelajaran dan pembelajaran kita. Kamu nanti cabaran kamu bagi cikgu lah, cabaran guru-guru muda ni nanti ialah dari segi yang ke depan yang cikgu nampak, dari segi pelajar tu dia akan lebih banyak dapat ilmu tau.
dia mudah dapat ilmu. Dia dari segi globalisasi tu senang. Sebab dekat diorang tu dah ada maklumat ilmu tu. Okey. Jadi kita sebagai seorang guru perlu bersedia. Ada segi teknologinya. Okey, kita kena bersedia dari segi kaedah-kaedah pengajaran yang baru. Menggunakan laptop, slide. Slide pun bukan dah pakai PowerPoint dah, mungkin dah guna yang sistem yang kita boleh reka sendiri. Okey. Mungkin aplikasi quiz yang kita boleh buat sendiri. Okey, dan sebagainya. Jadi itu benda-benda tu kita kena belajar tu. Okey. Jadi penguasaan PDP tu bukan saja nanti lepas zaman kamu nanti bukan saja pada buku dan juga pada sukatan pelajaran, dia mungkin akan terbuka. Okey, dia akan terbuka. Sebab pelajar-pelajar tu dia dah mula dapat ilmu tu, pengetahuan tu daripada luar. Jadi dia bersaing dengan kita. Jadi guru bukan sahaja sebagai mengajar, dia juga nanti dia akan jadi pemudah cara. Dia dapat ilmu tu daripada tempat lain, dan dia tanya pada kita, kita akan terangkan kepada dia. Macam itulah. Jadi guru tu kena bersedia. Okey, bersedia dengan untuk penguasaan pengajaran dan pembelajaran silibus kita tu, subjek kita tu. Kemahiran di segi ilmu keguruan tu kena mantap. Kita kena ada benda tu lah. Okey, 3 lah kan. Kemudian yang keempat kemahiran lah. Okey, kemahiran. Okey, kemahiran maksud cikgu ni, kemahiran ni dari segi cara kita berfikir. Okey, kita berfikir tu jangan kita negatif sangat. Okey, boleh negatif tapi jangan negatif sangat. Cikgu lebih suka berfikiran analitikal. Yang mana analitikal ni pemikiran yang di luar kotak. Orang lain kata susah. Kita cuba cari. Benda ni memang betul susah, tapi kita cari cara yang mudah untuk kita selesaikan benda tu. InsyaAllah ada jalan dia. Okey, jangan kita cepat-cepat kata benda tu susah. Okey, fahamkan dulu apa proses dia, apa cara buat dia. Okey, kemudian dah faham baru kita fikir secara analitikal. Itu cikgu nak lah nak bagi untuk guru-guru yang bakal guru ni. Pertamanya dia kena berfikiran analitikal. Kemudian yang keduanya dapat mahir dalam menyelesaikan masalah. Okey, guru ni kena cekap dan pandai untuk menyelesaikan masalah. Sebab selalunya guru ni jadi orang tengah. Pengetua dia cakap nak buat A. Nak buat macam mana A tu dia tak beritahu secara jelas. Okay, kita kena buat A tu. Jadi nak bagi A tu berjalan, projek A tu berjalan, kita kena terangkan kepada pelajar kita. Jadi bila terang kepada pelajar akan ada masalah yang akan timbul. Sebab ada pelajar ni dia ada banyak benda dia akan tanya. Jadi kita kena pandai cara nak tackle masalah-masalah tu. Okey. Cikgu bukan nak masuk bapa angkat sendirilah. Tapi kalau di sekolah keladi pusat tingkatan 6, kalau pelajar-pelajar tingkatan 6 lah, selalunya dia akan cari cikgu. Cikgu, mertun ada tak cikgu mertun? Cikgu, screwdriver ada tak screwdriver? Padahal ramai ada 10 orang. Ada 10 orang cikgu tingkatan 6 tapi dia cari cikgu. Sebab cikgu lebih suka selesaikan masalah tu. Kalau cikgu-cikgu lain dia macam dia macam mana dia bukan hentam, dia macam berbebel sikit. Dia berbebel sikit. Tapi cikgu lebih suka okey, kamu nak apa mertuan dekat situ pergi ambil. Supaya kerja dia selesai cepat, dan dia dapat capai objektif dia. Itu yang cikgu nak. Itu style cikgu lah. Bagi cikgu macam tu lah. So kemahiran untuk selesaikan masalah tu lebih penting lah. Kadang-kadang tengah nak buat kerja, cikgu kosong ke cikgu-cikgu lain panggil untuk macam mana nak set up sound ni tak bunyi, sound laptop dia tak bunyi, macam tu lah. Jadi kemahiran tu tak belajar di UPSI, tak ada, tapi kita kena belajar sendiri kan. Jadi kita kena ada tanamkan sifat diri yang untuk selesaikan masalah. Ada masalah, betul ada masalah, cari punca dia, kemudian settlekan masalah tersebut dengan sebaik yang mungkin. Jangan kita melirik je nak cari siapa punca ni, siapa buat ni, siapa yang punca ni. Dia lah yang kena buat. Tak boleh. Itu settlekan cepat-cepat. Okey, sebab masalah ni bila kita biar lama, dia akan lebih panjang, lebih banyak benda kena settlekan. Kemudian dari segi kemahiran, itu segi kemahiran menyelesaikan masalah. Ada satu lagi kemahiran, cikgu tambah sikit lah. Berinovasi. Berinovasi. Okey. Macam mana berinovasi ni? Terutama sekali dari segi kita punya subjek kita yang kita ajar tu. Sebab tu cikgu minta nanti bila kamu habis, kamu
boleh kalau boleh kamu minta pada PK tingkatan 1, PK 1 kita untuk letak kamu ikut subjek yang kamu belajar di UC ni. Okey. Tapi kalau letak subjek lain tak apa, tapi minta satu kelas untuk yang subjek yang kita belajar. Supaya apa? Supaya kita dapat implement inovatif ni. Okey, ini macam mana maksud cikgu? Bila kita dah mahir dengan subjek tu. Contoh cikgu mahir dengan pengajian am. Walaupun cikgu perakaunan, tapi cikgu dah lama dengan pengajian am. Jadi ada semester 2 tu, kalau untuk pelajar STPM semester 2 pengajian am dia akan ada graf. Bila graf, cikgu suka tengok masalah pelajar-pelajar waktu tu, dia nak plot tu lambat. Nak plot graf tu, nak tanda graf tu kan lambat. Jadi apa yang cikgu dengan Cikgu Zul buat, kami duk fikir-fikir macam mana nak mudahkan dia orang plot. Jadi kami buat satu kaedah itu kotak kecil, 5 kotak kecil. 5 kotak kecil. Azra buat tak dulu? Tak ingat? Tak ingat? Okay, 5 kotak kecil yang skala bahagi dengan 5 kotak kecil untuk plot graf untuk semester 2 tu. Okay. Jadi bila kita buat inovasi tu, pelajar mudah untuk plot, jadi diorang seronok nak belajar. Kan? Benda yang dulu susah dia nak plot, benda yang susah tapi kita permudahkan dia, dia dah mula seronok nak belajar. Itu salah satu cara kita nak tackle pelajar tu. Kan? Jadi bagi cikgu lah, okay, untuk nak menjadi seorang bakal guru ni, ada 4 benda ni lah. Yang pertama iaitu minat. Yang keduanya dari segi sifat empati tu ataupun kasih sayang tu sendiri. Kemudian dari segi penguasaan ilmu keguruan tu, dan juga yang keempatnya dari segi kemahiran. Kemahiran tu ada pecahan lah. Kemahiran dari segi berfikir, cara kita berfikir, cara kita tackle satu masalah tu kena analytical. Mesti berfikir di luar kotak supaya benda tu dapat diselesaikan. Kemudian menyelesaikan masalah, kita cuba cari menyelesaikan masalah, bukan mencari punca. Kita tak suka cari punca. Cari punca tu sekejap je. Okay, dah jumpa, okay, cari selesai masalah tu cepat-cepat. Di Malaysia, bukan keguruan, di Malaysia, satu Malaysia ni, kalau kamu perasan kerajaan kita pun bukan menyelesaikan masalah, dia lebih banyak mencari punca. Apa punca tu masalah tu? Jadi masalah tu tak selesai, dia cari punca je dia. Kan? Jadi masalah rasuah masih ada. Jadi dah jumpa punca dia. Okay, saya kan selesai kan? Okay, kemudian satu lagi kemahiran dari segi inovatif lah. Kena inovatif. Cari satu wujudkan satu sikap yang supaya kita boleh permudahkan pelajar-pelajar kita untuk belajar. Okey, jadi itulah cikgu lebih suka macam tu. Jadi ada 4 benda tu lah untuk bakal guru kena bersedia. Boleh macam tu Azra? Kamu dekat UPSI panggil apa? Syatul Azra ke Syatul? Panggil Echa. Oh, Echa. Tutup suara korang. Okey, terima kasih cikgu atas penjelasan yang sangat jelas. Okey, untuk soalan yang kelima pula, apakah ciri atau sifat yang cikgu rasakan perlu disemai untuk menambah baik kepribadian seorang guru unggul? Sudah. Ini soalan kepribadian untuk jadi seorang guru-guru yang unggul. Satunya dia tak mudah putus asa lah untuk mencari ilmu tu. Tu dari segi peribadi dia tu, dia kena ada tanam satu sifat, dia tak putus asa, sentiasa bersedia, okey, untuk menerima perubahan dari segi pendidikan, ataupun perubahan baru dari segi pentadbiran di sekolah tu, dia kena bersedia, dan juga berani untuk buat perubahan dari segi diri dia sendirilah, untuk menetapkan satu matlamat supaya dia dapat pergi maju dari segi kemahiran untuk belajar ni lah, kemahiran untuk mengajar ni. Okey, contohnya dia dah ada ilmu dari segi keguruan, dia dah ada ilmu dari segi subjek dia tu sendiri. Cari lagi, tambah lagi ilmu. Maksud cikgu, dia kena pergi ke arah seterusnya, iaitu cari lagi peluang. Contoh dia ambil semakan kertas. Okay, dia semak kertas untuk subjek yang dia ajar. Itu sangat membantu. Okay, bila kita semak kertas, kita tahu
satu Malaysia, apa kelemahan dan apa perkara-perkara penting yang ditekankan untuk peperiksaan, macam tu. Jadi kamu nanti kalau ada peluang, cikgu-cikgu yang lama minta tolong semak kertas, bagi je nama. Memang rasa mula-mula tahun pertama semak tu akan rasa agak susah, agak payah, tapi bila kita dah biasa, insyaAllah dia akan mudah. Dan bila kita dah mudah, kita dah tahu cara teknikal dia nak jawab soalan tersebut. Ramai pelajar-pelajar sekarang di Malaysia, dia mengamalkan cara hafalan. Cara hafalan. Tapi kementerian kita ataupun Kementerian Pendidikan kita, dia nak pelajar kita ni faham dan aplikasikan. Bukan menghafal, dia aplikasikan. Jadi bentuk-bentuk soalan STPM, SPM, dia dah mula kebat. Itu dia masuk kebat tu. Maksudnya dia faham dan dia boleh daripada idea, isi yang dia baca tu, yang dia faham tu, dia boleh olah bagi dapat jawapan dia yang sebenar. Itu yang MPM nak, bukan nak menghafal. Ataupun kementerian kita nak. Jadi untuk nak pastikan benda tu, cikgu tu sendiri kena upgrade. Sebab tu cikgu kata jangan mudah putus asa cari ilmu. Cara nak cari ilmu banyak benda caranya. Pergi kursus. Itu yang pertama. Yang keduanya yang cikgu sangat-sangat syorkan pada anak-anak guru-guru muda ni, ambil peluang untuk semak kertas. Itu langkah pertama. Kamu bila masuk je alam keguruan, dah dapat pengesahan title keguruan tu sebagai seorang guru, apply. Apply. Minta cari siapa yang sebelum ni dekat sekolah kamu tu ataupun dekat kawasan kamu tu yang menjadi guru penyemak kertas. Pergi cari dia. Cikgu, saya nak semak kertas, ni nama saya. Pastikan nama saya ada. Ambil nombor telefon dia. Nak dekat hujung kat exam tu, telefon dia balik. Cikgu, macam mana nama saya ni? Maksudnya kita bersungguh. Jadi cikgu tu nampak, dia ni budak ni bersungguh. Sebab bila kamu masuk, kamu jumpa dengan otai-otai ni, cikgu-cikgu otai je panggil dia pun ni. Dia pun ni kebanyakan yang semak-semak kertas ni, dia akan senyap. Dia takkan buka tuition, dia takkan buka YouTube sebab mereka terikat. Tahu? Mereka terikat. Jadi ilmu dia pun cukup banyak. Dia orang boleh buat pelajar yang gagal tu, dia boleh tarik sampai lulus. Dia ada teknik-teknik yang tertentu yang dia orang boleh buat. Itu yang cikgu suka masuknya semak kertas ni, sebab kenal dengan kawan-kawan ni, kita berkongsi ilmu, bertukar-tukar pandangan. Kadang-kadang mereka ada buat buku, kita tengok buku mereka, beli buku mereka kan. Jadi itu antara ilmu yang kita kena tambah lah. Sebab setiap tahun sepanjang masa ni kita punya kaedah pembelajaran dan pengajaran ni berubah-ubah. Jadi kita kena bersedia benda tu lah, paling utama sekali. Zika, boleh? Baiklah cikgu, terima kasih atas jawapan tersebut. Kita terus ke soalan seterusnya. Apakah ciri kepribadian yang tidak sepatutnya ada pada seorang guru? Yang ni yang tak patut ada pada guru pula. Baik. Sifat peribadi yang selalunya kita tahu cikgu ni kena ada baik hati kan. Kalau yang tak perlu ada tu maksudnya sifat peribadi tu agak kurang lah. Dia kurang dari segi baik hati ni. Dia kurang baik hati. Kurang baik hati ni macam mana? Kurang baik hati ni macam jiwa dia tak ada pada pendidikan tau. Bila pendidikan ni, duit ni dia akan keluar sentiasa, tanpa kira benda-benda tu. Kadang-kadang gaji kita tak masuk lagi, tapi benda ni perlu kita photostat bagi pada pelajar. Jadi kita korbankan duit makan kita minggu ni untuk kita photostat barang-barang tu untuk bagi pada pelajar. Benda-benda tu kita tak sembang pada pelajar. Jadi pelajar dapat benda tu. Tapi kita tak makan lah seminggu tu. Maksudnya makan macam makanan kita untuk tengah hari ke, ni kita potong sikit. Jadi itu antara yang kita buat sebab kita nak pelajar tu dapat ilmu kan. Jadi sifat peribadi yang tak ada yang ni kita, seorang guru tu perlu ada sifat peribadi baik hati ni. Kemudian dia tak sabar. Yang tak ada pada seorang guru ni, dia tak sabarlah. Kalau cikgu tahu ni semua ni bakal-bakal guru yang ada kat sini ni semua ni penyabar. Sebab tu dia sabar je salin nota kan. Dengar cikgu berceloteh ni kan. Baguslah sabar tu. Dia perlu ada sabar. Kemudian mungkin tidak bertanggungjawab. Sebab tadi yang tidak ada pada guru ni mungkin dia tidak bertanggungjawab.
diberi tanggungjawab dan buat tu melepas batuk di tangga je, sekadar buat secara ringkas je, tak buat bersungguh, tak melihat pada hasil kerja yang cemerlang. Kemudian kurang keyakinan, guru mesti yakin. Itu cikgu nasihat, memang kamu kena yakin, confident, walaupun salah. Salah ke betul ke, kamu kena yakin. Yang kita ni kena ada keyakinan yang tinggi lah. Jadi cikgu nak build keyakinan tu, salah satunya kalau pelajar lelaki, dia kena smart, rambut kemas, bertali leher, kemeja dia tu nampak kemas, beriron, seluarnya, kasutnya, tak perlu yang mahal-mahal, tak perlu yang mahal-mahal, cukup sekadar kemas dan sedap mata memandang lah. Jadi kalau cikgu mai pun rambut panjang kan, berwarna-warni, kemudian buat rambut pula, rambut skinhead, baju datang baju berkedut-kedut kan, sejak pakai tali leher, sekejap tak pakai. Jadi benda-benda tu sebenarnya memberi impak yang pelajar tu nampak, sebab dia duduk kat sana, dia tak tahu apa nak parti, dia parti kita. Selain daripada apa yang kita cakap tu, dia akan perhati kita. Kalau macam yang perempuan, dia akan perhati, oh cikgu hari ni pakai tudung apa, ada pin apa dia pakai, besar mana, semua dia tengok benda-benda tu. Beg tangan cikgu macam mana, dia semua dia tengok. Jadi nak build keyakinan tu, kita dari segi kemas tu kena tip-top lah. Itu yang pertama. Kemudian mungkin satu lagi, dia tidak ada sifat suruh Echah baca seterusnya sebab takut juri. Tidak ada sifat kepimpinan tu. Itu penting juga. Nak jadi seorang guru ni mesti ada kepimpinan, sifat kepimpinan. Macam mana nak tahu sifat kepimpinan? Seorang pelajar datang pada kita, dia tanya, cikgu ni nak buat macam mana? Kita ada masalah ni, nak buat projek ni, jadi apa kita kena buat? Jadi kita kena terangkan. Pertama kena buat kertas kerja, jumpa apa, pergi mana, siapkan, lepas tu jumpa siapa, semua sebagainya. Kita buat aturan itu. Kalau kita tidak ada sifat-sifat tu, nak memimpin anak-anak kita nak buat projek macam mana, jadi mereka akan terhanyut. Mereka akan sentiasa buat benda tu yang salah. Jadi guru yang excellent mesti ada sifat kepimpinan tu lah. Tapi kalau berdasarkan pada soalan ni, dia tidak ada lah. Dia tidak ada sifat kepimpinan tu lah. Kemudian sifat peribadi apa lagi yang tiada pada dalam guru ni, tingkah laku dia lah. Tingkah laku dia. Tadi sifat peribadi, tingkah laku dia. Dia mesti guru tu mungkin dia tidak menepati masa. Kalau nak jadi guru, dia wajib menepati masa. Mensyarat pukul 10, 9.45 kita kena standby dah. Ada setengah lagi baik, 9.30 tu dah standby dah. Kemudian kalau sopan santun, bersikap positif, itu pun tingkah laku kita. Masuk kelas tu, macam mana kelas tu sekalipun, kita kena sentiasa bersikap positif. Contoh kita macam mana nak bersikap positif. Kita masuk kelas terakhir. Masuk kelas dalam masa terakhir, kelas terakhir. Masuk je kelas bising. Keadaan meja berselerak. Buku berteraburan. Jadi apa yang kita nak, ucapan mula kita tu sebelum nak masuk nak mulakan kelas. Kalau cikgu biasa, ni kenapa ni bising sangat, meja tak teratur ni, kenapa ni, kan, macam tu kan. Jadi kita pun masuk macam biasa, kita wujudkan sikap positif tu. Bagi salam, minta dia orang duduk kat tempat masing-masing. Dia puji dia orang, kenapa hari ni ceria sangat ni, apa cerita ni, minta dia orang cerita pula apa yang dia orang duk kecoh-kecoh sangat dalam tu kan. Mungkin dia duk cerita benda-benda yang berkaitan isu semasa, kita boleh join sekejap dalam 5 minit je, nak pakai masa kita 5 minit je. Tapi kita kena ikut timing, kita jangan melarut pula. Kita kena ikut. Kita join sekejap dengan diorang. Macam tu. Diorang pun mula faham. Macam ni. Lepas tu cikgu dah mula tackle perhatian dia, barulah kita mulakan kelas. Kan? Kadang-kadang kita agak bersepah sekarang, kita susun elok-elok, kita duduk elok. Jom kita mulakan kelas. Selepas kita join, apa kita tanya dia, apa yang seronok sangat ni, apa yang best ni. Dia pun cerita, semalam Malaysia kena dengan 3-0, tak puas hati dengan pengadil Jepun kan. Kita pun masuk juga, betul cikgu pun tak puas hati, tapi kita tak nampak sebenarnya apa yang terjadi, hanya pengadil tu jadi padang. Kita jelaskan balik kan, macam tu.
Jadi bila kita cerita macam tu, dia nampak, oi cikgu pun join juga. Okey, jom. Dah habis dah pasal bola, kemas kelas, okey. Bagi masa sikit, sekejap, seminit untuk dia orang kemas. Okey, bersedia, keluar buku. Okey, kita barulah start kita mengajar. Okey. Bila kita masuk dengan negatif, positive thinking. Negative thinking. Masuk, marah, kemas, duduk, apa semua, siapa yang bising tadi, bangun, berdiri kat luar apa semua. Dia dah masuk negatif. So, budak-budak tu akan anggap apa? Kita ni dah bawa sesuatu yang negatif. Dia nak belajar tak? Tak nak. Orang yang nak belajar pun tak nak belajar lah. Betul tak? Cikgu nak marah, hentam, high pitch semua high level kan. Suara ala-ala ni bagi surang. Semua high pitch marah kan. Jadi asyik kena marah. Dia orang daripada pagi tadi pukul 8 kena marah sampai pukul habis ni pukul 2. Duduk kena marah. Jadi apa yang dia orang rasa? Jadi dia orang tak nak lah benda-benda tu. Okay? Jadi kita cuba. Okay? Cuba bersikap positif lah kalau boleh. Okay? Tapi kadang-kadang memang pelajar-pelajar tu memang macam tu. Okay? Perangai budak-budak kelas hujung tu memang bising. Tanya Azra lah, dia pernah praktikal dia sekolah keladi, dia tahu macam mana kan. Okay? Tapi cara nak tackle tu pun macam mana. Memang dia bising. Okay, kita masuk, bagi salam. Okay, tanya dia kenapa bising. Ceria sangat kelas ni, apa dia. Macam itulah kita cuba tackle, terbalikkan dia supaya dia orang nampak. Okay? Betul. Satu lagi, kenal nama, panggil nama budak-budak yang dalam kelas. Nanti akan ada budak 2-3 orang yang kita tahu dia ni memang kepala kelas ni. Dia bising, semua kelas juga bising. Macam tu. Jadi kita panggil nama dia. Macam tu lah. Azra, apa masalah ni? Tapi Azra bukan lah. Azra okey. Okay. Tanya nama dia kan. Okay. Terus tegur dia. Dia akan tersentak. Cikgu beri perhatian kat dia ni. Dia akan tersedar sekejap kan. Okay. Jadi itu bersikap positif lah. Itu yang kalau cikgu tidak ada sikap positif tu memang susah sikit lah. Okay. Kemudian dia tidak ada sifat ingin tahu. Cukup sekadar apa yang dia tahu. Okay. Ada juga cikgu macam ni, cikgu jumpa live. Bila kita tegur dia, okay, macam kami dah, cikgu terlibat dengan pemeriksaan ni agak lama. Kemudian Jabatan Pelajaran Kedah mintalah tim-tim cikgu ni, termasuk cikgu lah, untuk pergi ke satu sekolah bagi taklimat dari segi teknik menyemak kepada guru tau, bukan pada pelajar, pada guru. Okay, teknik menyemak, teknik mengajar dan bahagian teknikal yang bahagian penyemakan ni lah. Jadi kami pun turun bagi penerangan. Ada seorang cikgu ni dia tak nak ikut. Ni cikgu lama ni. Cikgu tak nak beritahu lah kawasan mana dan cikgu mana. Dia tak nak ikut. Dia nak ikut cara lama dia. Itu yang menyebabkan dia punya result sekolah tu jatuh. Okay. Dan bila dia tak nak ikut, kami pun balik. Tak boleh nak buat apalah, dia tak boleh nak ikut. Okay. Sebab dia tidak ada sifat ingin tahu tu. Dia tak nak berubah. Dia nak macam tu je. Okay. Jadi kami pun balik. Bila balik, sekolah tu meningkat sedikit lah. Tapi ada satu kelas tu memang jatuh, menjunam dia punya result. Bila tengok balik, cikgu ni yang ajar. Jadi memang dia memegang konsep penandaan yang lama. Jadi benda tu salah. Okay? Benda tu salah. Jadi kita kena bersedia, kena ada sifat ingin tahu tu. Kalau cikgu tidak ada sifat ingin tahu tu memang susah sikit lah. Kemudian cikgu satu lagi ni, cikgu kena rajin membaca. Jadi kalau cikgu tidak ada sifat untuk rajin membaca ni, memang susah dia nak jadi cikgu lah. Dia kena rajin membaca. Kalau tak nak membaca sekalipun, sentiasa update benda-benda isu-isu semasa. Okay, update daripada isu semasa. Kalau macam kita tak rajin sangat nak membaca, kita friend dekat Facebook tu, kita friend berkaitan dengan berita harian ke, sinar harian ke, kadang-kadang dia akan keluar satu artikel berkaitan dengan macam-macam lah. Okay, artikel berkaitan dengan rencana kan apa, kita boleh baca sekejap. Okay, kita nak buka buku tu memang susah sekarang, zaman sekarang ni memang susah tahu. Okay, tapi kita kena rajin membaca. Okay, dan macam mana kita nak buat? Kita biasakan dengan Facebook, Instagram, TikTok. Jadi kita ambil bahagian-bahagian tu, kita ambil yang banyak memberi rencana pendidikan ataupun banyak bagi maklumat yang penting kepada kita. Hiburan-hiburan juga, kita tengok juga, tak ada masalah. Tapi kita join friend dengan sinar harian, berita harian. Sebab mereka-mereka ni kadang-kadang dia post berkaitan dengan isu-isu yang ada ketika inilah. Okay, itu yang penting tu. Okay. Kemudian cikgu ni perlu yang kalau dia tidak ada daya usaha memang susah lah. Okay. Dia tidak ada daya usaha, dia tak nak ada usaha langsung untuk
untuk melakukan sesuatu. Okay, bila dia tidak ada daya usaha ni lah yang kita akan jumpa banyak cikgu yang akan bagi alasan. Aku tak nak buat ni, bagi dia, aku tak nak buat ni sebab apa, tak nak apa. Dia akan bagi banyaklah bagi alasan. Ada banyak sangat masalah. Okay, cikgu yang tidak ada daya usaha memang susah. Tapi dia akan ada. Jadi cikgu harap UPSI keluarkan lebih banyak lagi guru-guru yang positif dan minat untuk berdaya usaha ni. Okay? Dia tak nak berhenti dekat situ je. Okay? Dia nak lagi. Setakat yang kita mampu lah. Okay? Setakat yang kita mampu. Okay? Cikgu rasa itulah antara sifat peribadi yang kalau tak ada bagi seorang guru tu memang susah. Okay? Dari segi sifat peribadinya, baik hati dan sebagainya, tingkah lakunya, dan juga apa tadi last sekali, profesional dia. Okay? Sikap profesional dia, sifat ingin tahu, suka membaca dan ni semua tu perlu ada bagi seorang guru. Kalau tak ada memang susah lah bagi cikgu. Okey, baik, terima kasih cikgu. Soalan seterusnya, apakah harapan cikgu tentang kepribadian guru akan datang? Ini guru masa depan. Okey, untuk guru di masa hadapan ni, okey, cikgu rasa dia perlu bersedia, macam cikgu cakap tadi lah, cikgu ada sentuh sikit tadi, dia kena bersedia untuk berubah, itu yang penting, yang pertama. Okey, dia kena standby, sentiasa menjadi tempat soft landing untuk perubahan bagi kaki tangan kerajaan. Okey, nak berubah apa-apa saja, cikgu lah orang pertama yang kena absorb benda tu. Okey, kena absorb benda tu dan cepat untuk kita lakukan perubahan tu. Okey. Kalau tak, sebab apa cikgu yang orang pertama? Sebab cikgu ni dia akan mengajar anak-anak murid. Okey, bila anak murid tu yang akan mencerminkan masa depan negara kita. Jadi segala ejen perubahan yang ada sekarang, contoh sebelum ni kita ada revolusi industri kan, 4.0. Sekarang kita dah mula pada skill of kemahiran, lebih kepada kemahiran. Kerajaan kita nak masa depan nanti kita ada banyak kemahiran. Jadi kita kena bersedialah dengan segala perubahan yang akan dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan kita nanti. Okey, tengok pun sekarang dah berubah dari segi peperiksaan pun dah dikurangkan. UPSR, PMR pun dah PT3 pun dah tak ada. Semua based on kita punya bilik darjah je kan. Okey. Jadi itu persediaan perubahan yang perlu guru-guru muda ni bersedia. Okey, guru-guru muda perlu bersedialah dari segi psikologinya dan juga dari segi ilmunya. Okey. Kemudian mahir, yang keduanya mahir lah. Mahir macam mana? Mahir dari segi kuasai silibus kita, pelajaran kita, dengan pergi kursus dengan taklimat. Dan yang paling penting bagi cikgu ulang lagi sekali, sangat penting untuk semak kertas. Okay? Sebab di situ kita akan tahu kaedah-kaedah dan teknikal-teknikalnya. Kemudian mahir dari segi ciri-ciri kaunseling. Okay, kaunseling ni macam mana cerita? Kaunseling ni dia lebih kepada cara kita nak rapat dengan pelajar tu. Macam mana kita nak berkomunikasi dengan pelajar tu, bagaimana kita nak tackle masalah-masalah tertentu. Okay? Macam mana kita nak kita marah dengan pelajar-pelajar kita. Kadang-kadang kita bagi kerja dua latihan je pun. Okay, cuti seminggu 2 latihan. Datang balik tanya siap tak? Senyum je dia bagi kat kita. Kita tak minta senyum, kita minta kerja kita. Tapi pelajar akan bagi senyum je. Kan? Itu kita biasa. Kita marah, macam mana kita nak tackle supaya kita tak marah. Kan? Belajar mengajar budak-budak besar ni. Takkan nak suruh dia duduk kat tangga lah, berdiri kan. Jadi banyak tu cara kaedah dan cara bagaimana kita nak kontrol kita punya kemarahan dan juga kita punya pengajaran kita tu macam mana. Kemudian cikgu tambah sikit lah untuk kamu. Cikgu bagi 2 tadi kan, persediaan dari segi untuk berubah, bersedia untuk berubah, dan mahir dari segi subjek kita, kuasai subjek, dan juga kemudian komunikasi ataupun counselling kita. Tambah satu lagi lah untuk kamu ni, cikgu dah nampak masa depan kamu ni kan lebih pada berteknologi, ilmu yang akan menggunakan kemahiran teknologi, mengajar menggunakan teknologi. Mungkin zaman kamu nanti kamu pergi sekolah, mana-mana posting sekolah tidak ada papan putih. Okey, tidak ada papan putih. Semuanya berkaitan papan tu kita boleh boleh tayangkan terus apa yang slide kita tayangkan dekat dalam
dalam laptop kita. Jadi semua pengajaran berdasarkan laptop, teknologi. Okay? Kita boleh tulis dekat jawapan terus, panggil pelajar tulis jawapan kat depan dan sebagainya terus daripada gunakan skrin yang ada teknologi. Okay? Mungkin itu masa depan kamu tu kamu kena bersedia lah sebagai guru untuk masa depan. Dia kena bersedia dengan menggunakan teknologi yang baru lah bagi cikgu. Okay? Mungkin buku digital, okay? Guna tab ataupun dan sebagainya. Mungkin sekarang kamu dah biasa dengan PowerPoint, mungkin ke depan nanti mungkin akan guna mungkin software yang baru, kita pun tak tahu, kan? Jadi mana yang software tu akan link semua dengan kita punya subjek-subjek kita, okay? Itu pun boleh jadi juga untuk masa ke depan. Jadi bersedia untuk menerima perubahan dari segi teknologi tu, teknologi tu sendiri. Jadi bila dah ada perubahan tu kita kena mahir lah. At least kita tahu macam mana nak guna projektor LCD. Okay. Mungkin ada setengah-setengah sekolah macam SMK Cumin. Okay. Dia tidak ada papan putih. Semuanya pakai komputer dah dia punya papan ni tu. Okay. Cucuk dia akan tayang pakai LCD je. Okay. LCD tayang. Jadi itu antara kemudahan-kemudahan yang terkini lah dari segi teknologi yang perlu ada dari segi cikgu-cikgu sekarang lah. Okay. Jadi 3 benda lah. Satunya bersedia untuk berubah. Tak kira perubahan apa. Jadi kita sebagai ejen perubahan kita kena bersedia. Kemudian mahir dari segi penguasaan subjek kita. Dan yang ketiganya kita kena bersedia dengan perubahan teknologi dari segi pendidikan. Kena cepat. Okay. Kena cepat. Cekaplah menggunakan Excel terutamanya untuk nak kira markah-markah tertentu. Okay, markah subjek kelas kita supaya bila pengatur tanya kita tahu. Dah tahulah berapa persen lulus, berapa persen gagal. Jangkaan ke depan dalam 3 exam lagi apa yang akan naik. Jadi kita boleh buat dah formula-formula tu. Siap-siap ada dalam Excel. Okay. Jadi penggunaan teknologi itu sangat penting lah bagi cikgu. Bila cikgu tu tak boleh nak implement dengan menggunakan teknologi dengan baik, itu yang memberi kesan kepada timbulnya rasa tak nak berubah tu. Takut nak guna teknologi, tak bersedia nak guna teknologi. Itu yang jadi macam tu. Okey. Jadi kamu nanti sebagai pelajar-pelajar ni insya-Allah cikgu rasa kamu tak ada masalah. Memang akan bersedia dengan teknologi yang akan datang pada masa depan dari segi PDP lah. Okey. Okey, soalan seterusnya. Apakah nasihat yang cikgu boleh berikan kepada kami sebagai bakal insan guru profesional? Okey, soalan terakhir ke? Baik, untuk soalan yang ni yang penting rasanya banyak-banyak soalan ni yang paling penting lah bagi cikgu sebab cikgu nak beri apa panggil bukanlah nasihat, sebenarnya nak bagi perkongsian kepada guru-guru bakal guru muda kita ni. Okey. Yang pertamanya dari segi pembelajaran ni kamu buat yang terbaik di UPSI. Okey, ketika tengah belajar ni skor elok-elok. Okey, cari ilmu, cari pengalaman. Okey, dari segi kemahiran dan juga teknologi yang ada tu yang saya sebut tadi tu. Okay, kalau ada peluang untuk datang ke sekolah-sekolah beri perkhidmatan, okey, atau menganjurkan apa-apa penganjuran, okey, dengan pihak sekolah buat, okey, projek-projek tertentu, biasakan diri dengan melakukan projek, okey, supaya kita nanti bila masuk sekolah tak kekok. Bila cikgu pengetua ataupun guru besar bagi kamu jawatan tugas sesuatu, kamu dah tahu plan dia macam mana. Okey. Betul. Memang cikgu tak nafikan belajar tu penting. Tapi di masa yang sama cikgu nak kalau boleh pelajar-pelajar UPSI ni cari peluang, okey, cari peluang lain selain daripada ilmu yang ada di UPSI. Contoh dari segi kemahiran menggunakan teknologi, macam tambah dari segi sijil, pergi ambil kursus Excel ke, Word ke, okey, PowerPoint ke, perbentangan, kemudian live streaming, okey, belajar benda-benda tu, okey, dan juga dari segi dokumentasi ataupun ambil gambar. Kalau cikgu-cikgu muda ni insya-Allah ni, okey, tak ada salah ni, okey, pandai nak ambil angle gambar. Okay, nanti nak sebab apa benda-benda tu yang akan kamu gunakan nanti waktu di alam pekerjaan, di dalam perguruan tu nanti. Okay, semua benda nak perlukan dokumentasi. Tak silap cikgu, sekarang kementerian kita dah mula arahkan kepada satu bentuk. RPH nanti akan hantar pada satu site saja, okay, di laman web tu
Maksudnya kementerian boleh tengok direct daripada pejabat dia. Jadi klik button dia boleh tengok, okey, Cikgu Syarul di SMK Keladi Kulim. Mereka duduk di Putrajaya tapi boleh tengok SMK Keladi Kulim, oh hari Khamis ni dia tak hantar lagi RPH dia. Masa dulu ni boleh contact dengan pengetua je, tapi dia boleh tengok. Okey, jadi benda tu ke depan nanti kamu akan terima benda-benda tu. Okey, kena bersedia. Okey. Sebab sekarang yang e-disiplin, disiplin dari segi pendidikan tu, untuk disiplin semua maklumat disiplin akan disalurkan kepada satu laman web dan dia akan terus dipantau oleh kementerian di pusat. Jadi sebab tu kalau boleh cikgu-cikgu, kalau kamu perasan cikgu-cikgu di sekolah, kalau boleh dia nak elak masukkan, rekodkan benda-benda yang tak elok ni masuk dalam e-disiplin pada pelajar ni, sebab nama dia akan lekat pada kementerian. Itu yang kita tak nak. Tapi pelajar dia selalunya dia tak nampak benda-benda ni. Okey. Kemudian peluang, cikgu minta untuk kamu cari lagi lah. Itu yang paling penting, cari lagi peluang-peluang lain lah. Okay, bukan saja dari segi ijazah pendidikan. Ini ijazah pendidikan apa ni grup-grup ni? Sama ke? Satu fakulti ke? Ya, ijazah sarjana muda pendidikan pengurusan perniagaan. Pengurusan perniagaan. Okay. Bukan saja ada pengurusan perniagaan ni saja. Mungkin kamu boleh cari buat satu event. Okay, cari usahawan yang terkenal. Okay, datang bagi talk bagaimana menjadi seorang usahawan. Jadi kita boleh ambil benda-benda tu. Walaupun kita nak jadi cikgu kan. Tapi kita boleh ambil benda-benda ilmu tu untuk kita implement. Dari segi apa? Dari segi penganjuran. Itu satu. Kemudian yang keduanya dari segi ilmu yang daripada usahawan tu sendiri datang. Okay, panggil Datuk Vida ke. Vida nanti dia sibuk tak nak. Panggil ni. Farm Fresh tu. Okay, Farm Fresh tu ke. Okay, tanya bagaimana promosi pemasaran dia apa semua sebagainya. Benda tu kita boleh implementkan dalam kita punya pengurusan kita tu. Nanti bila kita balik ke sekolah, kita tahu macam mana nak cerita kan. Okay, macam mana. Sebab kita tengok live benda tu kan, bagaimana seorang usahawan tu build dia punya empire dia tu kan. Okey. Ataupun tak payah ni pun tengok dekat Tanjung Malim tu, Pau Yit Mun bagaimana dia dapat kekalkan daripada zaman cikgu, zaman sebelum cikgu lagi sampai zaman kamu. Tahu Pau Yit Mun? Tahu tak mana? Kamu tak makan? Tak makan. Tahu kan? Kau tak makan lagi? Tak makan. Tahu tak tak makan. Tapi sebelum balik kena rasa sekali. Kena rasa sekali lah. At least nanti orang cerita Pak Yit Mun Tanjung Malim kat mana. Jadi kamu boleh cerita balik. Oh, Pak Yit Mun depan ni je, kat sini depan kuil tu je. Kan? Ada rasa macam mana kan. Jadi benda-benda tu kena ada lah. Benda-benda tu kena ada. Buat satu program untuk kemahiran kita sendiri, tambah update. Kemudian bila ada musim cuti panjang, bagi ambil kursus-kursus tertentu. Adobe Photoshop, Excel dan sebagainya. Biar keluar duit sikit tapi tak apa. At least benda-benda tu kita ada sijil. Kamu bayangkan Malaysia keluarkan banyak ramai sangat guru-guru yang akan posting masuk ke sekolah. Apa kelebihan guru di UPC, di USM, UMS, USM, UUM dan sebagainya dengan kamu ni? Apa beza dia? Semuanya sama, semua ada ijazah sarjana muda. Apa yang beza dia? Pointer pun lebih kurang sama. Jadi beza-beza kita tu kita boleh fight balik kalau kita ada skill-skill lain. Contoh kita ada skill lain macam cikgu cakap tadi, kursus Microsoft Word, kursus Microsoft Office, kursus PDF ataupun kursus Adobe Photoshop. Ambil tambah benda-benda tu. Jadi kursus nak buat edit video dan sebagainya dan pergi ambil lah. Waktu cuti sekolah, cuti SEM yang panjang tu, pergi ambil kursus-kursus tersebut. Sambil-sambil kerja tu boleh pergi. Kursus selalunya buat sekejap je hujung minggu kan. Jadi itu antara nasihat lah cikgu suka tambah pada guru-guru muda kita ni. Sebab cikgu nak bila kamu berada je di sekolah, kamu dah bersedia. Bagi tanggungjawab, tolong buat video untuk sekolah, tak ada lagi video korporat. Tak ada masalah. Kita dah pernah ada dah. Kursus kita dah masuk kursus fotografi sebelum ni. Kita dah ada video untuk buat kursus buat video. So kita boleh buat. Tak ada masalah. Jangan kita tanam sifat, alah aku pandai buat, aku je yang kena buat kan. Itu tak nak. Memang bila kita sentiasa buat, kita akan bertambah ilmu kita, di masa yang sama kita kalau tak nak buat, kita bagi ajarlah orang lain. Kali ni kita bagi orang lain pula buat. Macam itulah. Kita ada ilmu, kita buat dulu. Belajar sampai kita at least kita adalah kelebihan kita sebagai seorang guru tu. Ada lebih kemahiran lain selain daripada guru tu.
Okey. Okey, saya rasa itu saja soalan daripada kami. Ada apa-apa lagi tak yang cikgu nak cakap untuk kata-kata terakhir? Rasanya yang tadi tu kata terakhir lah, nasihat terakhir dari seorang guru, okey, yang taklah berapa banyak pengalaman sangat dibandingkan cikgu-cikgu lain. Cikgu sekadar berkongsi sahaja. Daripada cikgu akhir kata, mungkin cikgu nak kata minta maaf banyak-banyak. Kalau ada yang cikgu melawak yang terkasar hati, terguris hati, bukan niat cikgu. Okay? Memang cikgu macam ni, suka bercakap bersemangat sikit, tak ada niat pun nak ni, dan cikgu suka berjenaka sedikit supaya taklah boring sangat. Dan cikgu minta maaf banyak-banyak, dan cikgu ucapkan good luck untuk semester berapa ni? Semester 5. Semester 5 dah, senyap nak habis dah. Okay, semester 5 ni buat yang terbaik, okay. Cari pengalaman yang baru, okay. Dan cikgu harap kamu dapat putusan yang cemerlang lah untuk CGPA keseluruhannya untuk UPSI, dan doakanlah untuk kamu pergi posting kepada tempat-tempat yang boleh kamu cari pengalaman lah, tak semestinya di Sarawak. Okay, di Sabah, di negeri kampung kamu sendiri pun ada pengalaman di sendiri kan. Okay, jadi cikgu doakan semua selamat maju jaya dan dipostingkan, dapat dipostingkan, itu penting tu. Ya, dapat dipostingkan, belajar lah, tak posting pula satu hal. Okay, dapat dipostingkan, okay, tak kira di mana, okay. Kami dah bersedia yang cikgu nak. Okay, kami dah bersedia di mana pun kami posting, insyaAllah boleh memberi impak yang besar lah kepada sekolah tersebut. Okay, good luck semua. Okay, Tania. Okey, saya mewakili ahli kumpulan ingin mengucapkan ribuan terima kasih buat cikgu kerana sudi meluangkan masa dan sudi terlibat dengan wawancara kami ini. Maklumat yang diberikan sangat jelas dan padat. Kami juga ingin memohon maaf jika ada salah silap daripada ahli kumpulan. Sebelum saya akhiri Google Meet ni, boleh kita screenshot dulu. Screenshot? Siapa nak screenshot? Nak bergambar tak boleh screenshot lah. Intan nak masuk ni ke? Masuk sekali dengan ni. Oh, dia sekali lah tu. Siapa yang ambil ni? Diana. Tak apa, saya ambil. Okey. 1, 2, 3. Tak kata nak buat please. Dia sekali. Tak ada sekali. 1, 2, 3. Okey. Jap. Azra nanti hantar tau. Screenshot. Okey, boleh. Okey, terima kasih cikgu. Okey, good luck semua. Okey. Muaz dari mana? Orang mana Muaz? Kejap. Saya Selangor. Oh, Selangor. Asalnya Hazikah pun orang Selangor juga ke? Ke KL? Orang Batakali. Sebab sebut tadi. Yang ni seorang lagi tu? Kawan sebelah? Saya KL. KL. Oh, KL. Dia Asmira tadi kat mana? Orang mana? Dia cikgu tak tanya lagi. Kau. Lupa nama dia. Sekali screenshot sekali. Azra je lah daripada Cepat aku masuk ni. daripada Kulim. Cikgu boleh nak tangkap lagi sekali. Nak tangkap apa? Oh, tangkap ni gambar ni. Ni sekali. Okey. 1, 2, 3. Alah, peace ke? Kejap. Okey, dah sekali. Okey, 1, 2, 3. Okey. Connect. Okey, terima kasih. Good luck semua untuk semester 5 dan juga semester seterusnya. Okey cikgu, terima kasih juga. Okey, Assalamualaikum. Sudah.